Quran ni banyak, Mu'tazilah baca Quran, Syiah baca Quran, Wahabi baca Quran. Tapi faham tu lagu mana? Berhati-hati, pakaian tidak dapat membela kita di hadapan Tuhan kalau kita sesat. Cu tengok Syiah tu serba sama mana, joboh sama mana, janggut sama besar ngapa perut dia. Nah, besar tak besar. Tapi ada nilai kada sesat ni. Cu tengok Wahabi. Okey tengok guysnya. Tak pakai piyuh, pakai joboh. Dahi tapi sesat. Maka benda-benda lagu ni lah perlu kepada kita belajar lagu mana nak cari jalan kepada Allah Ta'ala. Carilah ahlu sunnah wal jamaah. Jumhur ulama tak sudah bimbel lah. Ulama-ulama ni akan bawa kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di dalam tasawuf pula Junaid al-Baghdadi. Sebagaimana kata-kata ulama antara kata-kata masyhur ni. Nah, dia kata kalau hamba tengok Rasulullah berjalan ke kanan, Rasulullah pergi ke kanan, dan hamba tengok guru hamba berjalan ke kiri, nescaya aku hamba akan ikut guru hamba lagi daripada Rasulullah. Kita sekali dengar kakak ni tak asuk sungguh untuk guru dia. Guru dia belah kiri, Rasulullah belah kanan, ikut tu guru dia lagi sebelah kiri. Tuh kata-kata orang yang mengerti faham kata-kata Nabi. Kalau kita kata Rasulullah kok kanan, guru kita kok kiri, kita faham kok kanan lah guru Rasulullah, guru kita. Hak tu orang tak mengerti fahami Rasulullah. Kerana apa? Kerana hak Rasulullah kita tak faham. Hak guru kita tu patut kita ikut. Kerana fahami guru kita dengan fahami kita memahami Rasulullah. Jauh bumi dengan langit. Kita nampak Rasulullah ayat nak pergi kat ni. Guru kita syarah nak pergi kat ni. Ikut guru kita kerana dia ulama, dia orang alim. Jangan ikut hak Rasulullah direct. Apa? Kita tak faham. Takut fahami kita lagu tu lagi kat ni. Sebenarnya Rasulullah nak tunjuk ke kiri sebenarnya. Maka timbul istilah kalau Rasulullah ke kanan, guru hamba ke kiri, pergi kiri lagi. Hamba ikut faham guru hamba lagi. Kerana berapa banyak orang sesat dengan nas Quran, dengan nas hadis. Bukan baca kitab Taurat, bukan baca kitab Zabur, bukan baca kitab agama. Jadi kita alhamdulillah dah duduk suasana agama dah, duduk dalam tempat comel dah, kekal ke benda lagu ni. Siapa kita mati. Suruh bimbel lah orang duk kata gajah rimah bewok serati pun. Nah, kita duduk dalam nasihat agama, puji Allah, puji Nabi Muhammad. Suruh takut. Baru-baru ni ada syubhat yang mengatakan bahawa jika Rasulullah ke kanan, kita tok guru ke kiri, kita ikut tok guru. Kenapa? Kerana tok guru faham bahawa Rasulullah bukan nak ke kanan tapi sebenarnya nak ke kiri. Ini pun saya kira tak kurang dahsyat falsafahnya, syubhat. Ya, sedangkan kita meyakini bahawa agama yang benar adalah jalan yang lurus. Tidak ada bengkang-bengkok ke kanan atau ke kirinya. Bahkan ya, lencongan-lencongan yang ke kanan atau ke kiri seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penunggu-penunggu syaitan yang memanggil manusia untuk melencong ke arah lencongan-lencongan kanan dan kiri tersebut. Ini seperti mana dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah daku. Kemudian dia menimbulkan syubhat mengatakan bahawa golongan salafi dengan apa yang diistilahkan sebagai Wahabi dan sebagainya, mereka ikut Al-Quran dan As-Sunnah terus, sedangkan ini salah. Lalu daripada kesimpulan yang salah itu, dia menambah lagi dengan kesalahan yang kedua. Dia kata, sedangkan barang siapa yang terus pergi ke nas Al-Quran atau hadis dengan direct akan sesat. Subhanallah tuan. Sedar tak sedar betapa beratnya kenyataan-kenyataan yang sedemikian. Orang yang hendak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah boleh jadi sesat. Orang yang hendak berpegang dengan Al-Quran boleh jadi sesat menurut dia. Orang yang nak hendak berpegang dengan hadis bukan boleh jadi sesat, dia kata sesat. Dia tak ada pengecualian. Siapa yang ikut hadis terus direct sesat. Subhanallah. Adakah kita nak mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah kitab sesat? Adakah kita nak kata bahawa sunnah Nabi itu adalah satu jalan yang sesat? Kenapa? Kerana perlu diluruskan oleh si guru. Subhanallah. Jadi ini sebenarnya dengan kata lain mentuhankan tuan guru, mentuhankan tuan guru. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan mereka menjadikan pendeta-pendeta rahib-rahib mereka
arbaban min dunillah, Tuhan selain Allah. Kenapa? Dalam hadis Nabi menjelaskan dalam hadis, bukankah apabila mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kamu ikut? Kalau diharamkan sesuatu yang dihalalkan, kamu ikut? Ini yang berlaku dalam kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Dan ternyata bahawa sebahagian dalam kaum muslimin mengikut jejak yang sama, di mana Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu dipaksa mengikut kefahaman Tok Guru. Subhanallah. Dan kita tertanya-tanya, siapa Tok Guru tersebut? Tok Guru yang mana yang Maha Guru tersebut? Kalau dikata para sahabat, kita kata Alhamdulillah, para sahabat betul. Ya, memang itulah dia dakwah salaf. Dakwah salaf. Maka di sini kita kena tegaskan bahawa dakwah salaf bukan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata mengikut kefahaman kita masing-masing. Bahkan itu kesesatan. Bahkan kita kata inilah antara sebab utama kenapa umat Islam berpecah untuk sekian lama. Ketika mana masing-masing mendakwa. Semua mendakwa. Betul atau tidak tuan-tuan? Kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Syiah kata macam tu, Sufi kata macam tu, Tarikat dengan segala bagainya kata macam tu, ya, gerakan-gerakan haraki kata macam tu, Qadiani kata macam tu, semua. Ada siapa yang kata kami tak percaya kepada Al-Quran tapi kami Muslim? Mana dia? Kami, ya, semua menerima Al-Quran dan Sunnah. Lagi apa? Kenapa jadi perpecahan? Kenapa jadi perselisihan? Berlainan akidah, berlainan ibadah, ya, dalam perincian permasalahan, lain manhaj. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan kerana setiap kelompok tersebut memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut acuan kelompok masing-masing. Dan apa yang dinyatakan oleh si fulan itu sebesar-besar. Pengakuan terus terang Al-Quran dan Sunnah perlu difaham ikut faham Tok Guru. Ini ikut faham Tok Guru dia, ini faham Tok Guru dia, ini faham Tok Guru dia. Adakah ini Islam? Kesudahan dia banyak kelompok, ya. Sedangkan umat Islam adalah umat yang satu, agamanya satu, rujukannya sama, Tuhannya satu, nabinya satu, tapi, ya, fahaman dia berpecah-pecah. Adakah ini yang dikehendaki oleh Islam? Adakah ini yang dilakukan oleh sahabat? Ada sahabat macam tu. Ada sahabat, wahai Abu Bakar, cuba tafsirkan Al-Quran ikut kefahaman kau dan kita ikut faham kau. Ada sahabat buat macam tu, ya. Kita ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar. Sekiranya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah terus adalah sesat, maka para sahabat semua sesat kerana mereka tidak ada tuan guru selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak tuan-tuan? Sekiranya kembali kepada hadis terus adalah sesat, maka para sahabat semua sesat. Ya, maka ketika mana keadaan bukan sedemikian, maka kenyataan yang sedemikian jelas keliru dan salah. Dan kita tegaskan bahawa memang umat Islam tidak boleh memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman diri mereka masing-masing. Kira sama ada dia seorang tuan guru, tak kira dia seorang mana, alim, syekh, ustaz, tak boleh dia mentafsirkan nas Al-Quran dan hadis ikut kefahaman dia. Tak boleh. Itu bukan Islam. Sebaliknya apa tuan-tuan? Sebaliknya Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu difahami mengikut kehendak Allah, kerana ini syariat Allah. Al-Quran kena difahami ikut kehendak Allah, kerana Allah itu kitab Allah. Demikian juga dengan hadis, perlu difaham mengikut apa yang cuba dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu sabdanya, perbuatannya, perakuannya, ya. Jadi bagaimana kita nak memahami Al-Quran mengikut kehendak Allah, memahami hadis mengikut apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, apa jalan dia? Kita kata tidak lain dan tidak bukan mengikut jalan sahabat, mengikut jalan para khulafa ar-rasyidin. Seperti mana dalam hadis-hadisnya yang telah disabdakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda ni bukan benda yang rumit, bahkan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seterang-terangnya. Alaikum bisunnati, apa tuan-tuan, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi kata terang-terang, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Semua sepakat bahawa khulafa ar-rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tak ada yang kelimanya. Ada perbahasan tentang Umar bin Abdul Aziz, tapi yang sepakatnya 4. Nabi suruh ikut mereka. Dalam hadis yang lain kata Nabi, umat Islam berpecah, kulluhum finnar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu kelompok. Man hum ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Ma ana alaihi. Nabi berhenti kat situ kan? Mereka yang berada di atas jalanku. Nabi tak berhenti kat situ. Nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi.
mereka yang berada di atas landasanku dan landasan para sahabat. Nabi kata sahabat. Nabi tak kata ya kelompok-kelompok yang lain, ya firqah ini, firqah tu, tok guru tu. Ma ana alaih wa Abdul Qadir Al-Jilani. Ma ana alaih wa Habib Nuh. Nabi tak kata macam tu. Ya, Wali Songo, tak apa-apa tok guru ni tu. Nabi tak kata macam tu. Ya. Jadi tinggal lagi kenapa Nabi kankan tentang kefahaman para sahabat. Kerana memang tidak dinafikan bahawa pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah boleh diselewengkan ketika mana masing-masing kelompok cuba nak memahami Al-Quran dan hadis itu mengikut faham mereka masing-masing. Dan itu akan jadi sesat. Maka tak heran kenapa Nabi dah terangkan ya dengan sabdanya pentingnya memahami agama Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman para sahabat. Dan itulah dia dakwah salaf. Itu dia dakwah salaf. Jadi sudahlah dia memfitnah dakwah salaf, mengatakan bahawa kita memahami Al-Quran As-Sunnah direct. Apa maksud dia direct tak tahu, itu pun dia kena syarah jugalah. Tapi yang kita faham ni direct lah, ikut faham kita lah. Sedangkan bukan begitu. Kemudian dia kata siapa yang pegang Al-Quran As-Sunnah terus sesat. Ini bagi saya ini malapetaka, ya.